Okey. Kita bagi ada orang ambil bangku Ya. Okey. Baik, pada kawan-kawan ni boleh share dulu. Boleh share pada yang menonton, boleh share dulu. Saya pun share juga ah. Share dulu pada kawan-kawan. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ini kita teruskan lagi sesi Kembat 2020. Okey, kalau suara tak dengar boleh bagi tahu Sesi Kembat ni pernah dibuat tahun lepas juga. Kuliah buku akhir tahun. Okey, 2019. Jadi tahun ni kita buat lagi. Ini adalah sesi kedua, bersama kita adalah Raja Ahmad Aminullah. Okey, kita pada malam ni kita akan sembang dengan Pak Angku tentang filem The Trial of Chicago 7 dan hal-hal yang seputar dengannya lah. Maknanya bukan tentang review filem lah. Baik, sebelum tu saya perkenalkan dulu Pak Angku kepada teman-teman yang baru, adik-adik semua kan, yang baru mengikuti kan. Okey, kalau yang dah kenal lah. Okey, Raja Ahmad Aminullah dilahirkan di Ipoh pada tahun 1955 dan mendapat pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Teruskan pengajian beliau di UiTM dan seterusnya dalam Mass Communication Masscom, dan seterusnya menyambung pengajian di London dalam jurusan undang-undang. Pada tahun 1996 beliau mengasaskan Perak Art Foundation, Yayasan Kesenian Perak. Okey, ini ringkas lah, lain saudara boleh cari sendirilah. Pak Angku okey Okey. Okey. Jangan, saya takut tak ni pula kan, tak clear. Okey. Ya, saya cuma berkongsi sedikit semangat tentang beliau. Beliau adalah juga penyajak, penyair, seniman dan penulis. Ini adalah buku-buku beliau. Okey, nampak Tangkapan dengan Raja Ahmad Aminullah. Okey. Kemudian scholarship. Saya tak ikut turutan buku-buku ni saya jumpa saya ambil di rak saya lah. Jadi tengoklah, pada yang boleh dapat boleh tanya Pak Angku lah. Okey. Scholarship atau Menyaring Jiwa. Kemudian Ketika Hitam Dikatakan Putih, terbitan ATBM. Tadi saya pun tak sebut nama lah. Ada Gerak Budaya, ada ATBM. Saya cepat je sebab ada pukul 9. Kemudian Sajak Seniman, terbitan ATBM juga. Jadi kemudian Ketawalah Tanah Airku. Saya tak ikut susunan sekali lagi, jadi saudara-saudari boleh cari dekat internet lah mana satu yang mula dan sebagainya. Okey, jadi Pak Angku ni banyaklah tulis buku puisi Kat Facebook beliau pun ada jugalah banyak puisi dan beliau deklamasikan. Jadi pada malam ini kita akan bicara kan bersama Pak Angku lah. Pak Angku bicara saja, saya pun director. Saya tak nak bercakap banyak lah. Jadi tentang filem The Trial of Chicago 7, saya dah tengok 1.5 kali lah sebab tak sempat habiskan tadi. Jadi cerita filem undang-undang, filem mahkamah, legal dalam mahkamah, filem sejarah yang ditulis dan diarahkan oleh Aaron Sorkin. Jadi filem ni berasaskan cerita benar tentang sekumpulan anak-anak muda daripada latar belakang student. Ada juga kaki protes, bekas student juga kaki protes. Kemudian ada kumpulan militan di Black Panther yang memprotes cerobohan Amerika di Vietnam. Okey. Jadi mereka protes dan kemudian mereka ni ditahan kerana dikatakan mencetuskan riot. Okey, saya ingat itu saja pengenalan yang saya nak bawa. Saya
Saya tak nak buang banyak masa lagi. Okey, sebab kita nak banyak mendengar pada perkongsian Pak Angku lah. Okey, Pak Angku, saya nak serahkan kepada Pak Angku ni. Okey, Okey, sebab saya dah akan mula tinggalkan sekarang Pak ya? saya tinggalkan Ya. Pak Angku solo ah. Nanti tak saya ada cuma saya bagi Pak Angku solo je. Oh, Okey ah. okey. Okey, baik. Saya Alright. serahkan kepada Pak Angku lah untuk bicara. Nanti kita akan buat soal jawab, Pak Angku. Okey, okey, okey. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam ini kita berbicara berkenaan sebuah filem yang agak baru yang bertajuk The Trial of the Chicago Seven. Dan selain itu perbicaraan berkenaan dengan filem ini harus mengambil kira suasana dan latar belakang pada waktu itu. The Trial of the Chicago Seven ini merupakan filem saya kira yang terbaru berkenaan hal-hal gerakan generasi baru ataupun pelajar pada tahun-tahun 60-an dan awal hingga pertengahan 1970-an. Peristiwa yang berlaku di Chicago itu, sebagaimana yang kita tonton dalam filem ini, berlatar belakangkan perhimpunan tahunan ataupun National Convention Parti Demokratik, salah suatu daripada dua parti terbesar di Amerika Syarikat sehingga kini saya kira. Satu lagi adalah Parti Republikan, Republican. Dan pada waktu itu, peristiwa di Chicago itu, Presiden Amerika bernama Lyndon B. Johnson yang telah memenangi pilihan raya 1964 selepas memangku jawatan presiden daripada tahun 63 setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Dan Johnson memangku jawatan itu hingga dia memenangi sendiri pemilihan Presiden 64 dan menjadi Presiden sehingga tahun 68. Dia telah mengumumkan bahawa dia tidak akan bertanding untuk jawatan Presiden untuk pilihan raya 1968. Dan kalau tak silap ingatan saya, dua orang calon terkemuka, ada beberapa orang calon, tapi dua orang calon terkemuka adalah Hubert Humphrey dan George McGovern. George McGovern merupakan calon yang disokong oleh golongan yang lebih progresif berbanding dengan Hubert Humphrey. Ada calon ketiga, George Wallace. Tetapi akhirnya di Convention Parti Demokratik di Chicago itu yang terpilih adalah Hubert Humphrey. Sementara calon Parti Republikan yang dipilih kemudiannya adalah Nixon. Ya. Nixon akhirnya memenangi pilihan raya tahun 68 itu ya. Oh, saya lupa, maaf. Sebenarnya salah satu lagi calon Parti Demokrat pada tahun 68 itu ialah Robert F. Kennedy, mantan peguam negara sewaktu abangnya John Kennedy merupakan presiden.
Tetapi Robert F. Kennedy telah dibunuh beberapa bulan selepas tokoh pejuang hak asasi Martin Luther King sendiri terbunuh pada tahun 68 itu. Jadi pada tahun 68 itu dua pembunuhan besar atau political assassination yang berlaku. Itu terhadap Martin Luther King, tokoh yang begitu besar dalam gerakan civil rights atau civil rights movement, dan kemudiannya Robert Kennedy. Tetapi sebenarnya golongan muda dan golongan pelajar pada masa itu tidak begitu tertarik dengan tokoh-tokoh politik yang akan bersuara di Chicago ini. Mereka sebenarnya lebih fokus pada isu-isu kedamaian dan terutamanya kepada peperangan yang sedang berlangsung di Vietnam, di mana Amerika memainkan peranan yang besar. Sehubungan dengan itu juga, pada awal tahun 68, Presiden Johnson telah mengumumkan suatu usaha kerahan tenaga ataupun draft, yakni anak-anak muda yang berumur 19, 20 sehingga 24 tahun telah dipilih secara apa disebut sebagai draft lottery ataupun pemilihan secara begitu, secara tak langsung untuk menyertai tentera yang kemudiannya bakal dihantar ke Vietnam. Jadi golongan muda ini yang sebahagiannya diwakili oleh sebagian besar diwakili oleh pertubuhan pelajar terbesar di sana pada waktu itu, iaitu SDS atau Students for a Democratic Society, telah memutuskan bersama beberapa kelompok lain seperti suatu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Yippies. Nampak bunyi macam hippies tapi lain. Yippies yakni yang akronim kependekan untuk Youth International Party yang dipimpin oleh dua orang tokohnya, iaitu Abbie Hoffman dan Jerry Rubin, sebagaimana dapat kita lihat dalam filem ini. Ini benar berlaku kerana saya sendiri waktu itu berada di alam persekolahan, dan meskipun di sekolah menengah, saya membaca akhbar New Straits Times yang berada di sekolah berasrama saya, dan juga membaca majalah Time yang agak lumayan dengan pemberitaan mengenai peristiwa protes generasi muda dan pelajar di Amerika Syarikat dan juga di negara-negara lain, di Perancis, di Jerman, di Itali dan di Jepun pada waktu akhir 1960-an itu. Jadi apa yang dipaparkan dalam filem itu, saya dapat melihatnya sebagai cerminan daripada apa yang saya baca pada waktu tahun 1968-1969 di sekolah pada waktu itu. In other words, dia bukan suatu yang bersifat imajinatif, tetapi berasaskan kepada fakta apa yang sebenarnya berlaku. Di dalam filem itu juga telah berlaku protes dan demonstrasi di taman yang berhampiran dengan hotel di mana convention itu diadakan. Sebagaimana biasanya berlaku protes atau demonstrasi, maka ada perbenturan dengan pihak berkuasa
yang diwakili oleh pegawai-pegawai yang bertugas, yakni polis. Ini telah menyebabkan akhirnya 8 orang daripada pimpinan gerakan ini yang telah ditangkap dan didakwa di mahkamah. Bagi mereka yang telah melihat filem ini, tentu melihat bagaimana ratusan jiwa, ratusan pelajar yang dan orang muda yang telah cedera, kena pukul dan sebagainya. Tetapi harus diingat bahawa latar kepada semua ini adalah fakta bahawa pertamanya puluh ribuan pada waktu itu dan kemudiannya ternyata lebih pada 500,000 rakyat Vietnam yang bukannya combatant, yakni mereka bukan terlibat sebagai tentera dan sebagainya, termasuk ramai perempuan dan kanak-kanak telah terbunuh di Vietnam oleh tindakan tentera Amerika pada waktu itu. Dan kedua, kerisauan generasi muda itu juga antara lain di samping keprihatinan mereka terhadap soal-soal antarabangsa adalah kerana mereka melihat kawan-kawan mereka yang telah di-draft ataupun telah dikerah paksa untuk menyertai tentera, malahan sekian ribuan mereka yang terbunuh di Vietnam. Malahan sebagaimana kita lihat ucapan akhir salah seorang yang terdakwa yang dipilih untuk mewakili kesemua defendants ataupun yang kena tuduh, dalam ucapannya telah mensenaraikan kesemua nama-nama tentera Amerika yang terbunuh itu yang berjumlah sekitar 5,000 orang sewaktu 5 atau 6 bulan perbicaraan mereka itu berlangsung. Jadi dalam masa 5 atau 6 bulan, 5,000 orang, sekitar 5,000 orang, tentera yang sebagian besarnya berumur antara 19 dan 20-an. Ada beberapa yang lebih pada umur itu, tapi sebagian besarnya telah terbunuh. Jadi ini sudah tentu mempunyai impak kepada anak-anak muda pada waktu itu yang tidak mengerti kenapa mereka harus berperang di suatu negara yang kebanyakan daripada orang-orang tua mereka pun tak tahu di mana tempat di dunia ini, yang berada di sebelah sana dunia. Ya, bukan macam zaman sekarang kita tahu di mana ya. Kalau masa itu kecuali beberapa orang mungkin yang begitu berminat dengan geografi barangkali tahu ya. Jadi terutamanya ni mereka tidak tahu di mana negaranya, tapi mereka telah menghantar. Dan juga jangan lupa bahawa di kalangan yang menyertai tenaga ketenteraan itu juga adalah mereka yang dari golongan yang pinggiran, golongan yang miskin dan golongan dari luar bandar yang menyertai pasukan itu. Ini saya bercakap secara objektif ya, kerana ini adalah apa yang berlaku sebenarnya. Kerana ada beberapa buah filem yang juga mengisahkan peristiwa seperti ini yang berlaku di zaman itu. Ada filem-filem yang bersifat dokumentari dan ada filem-filem yang bersifat feature atau bercerita. Saya lupa, tapi saya rasa saya pernah tonton filem yang, kalau tak silap saya, dulu saya pernah tonton barangkali lebih pada 25 tahun lalu. Kalau tak silap saya, judulnya Running on Empty, satu. Kedua lagi mengenai perang di Vietnam, Apocalypse Now. Dan suatu lagi sebuah filem yang bernama Coming Home yang antara pelakon utamanya Jane Fonda dan Jon Voight. Dan
ada sebuah filem yang relatif baru saya kira, tapi yang saya tidak berkesempatan untuk menontonnya. Filem yang kalau tak silap saya dihasilkan oleh Robert Redford berjudul The Company You Keep. Jadi di samping itu berpuluh-puluh buku yang telah dihasilkan berkenaan dengan gerakan pelajar, gerakan muda di zaman itu, terutamanya dari period dari tahun 60-an lewat 60-an sehingga pertengahan 70-an dan sebagainya sehingga awal 80-an. Tapi yang utamanya dari sekitar 67, 68 sehingga tahun 75, 76. Banyak sekali buku-buku. Antara buku-buku itu ditulis oleh mereka yang pernah terlibat, seperti salah seorang yang terlibat dalam filem ini yang bernama Tom Hayden. Ada beberapa buah buku yang telah dihasilkan olehnya. Begitu juga oleh seorang figure yang terlibat dari gerakan pelajar pada waktu itu, tetapi bukan salah seorang yang tertuduh, yang bernama Mark Rudd. Dan ada beberapa lagi. Sudah tentu buku-buku yang ditulis mewakili sudut pandang masing-masing, perspektif masing-masing, dan sebahagiannya barangkali kerana ada yang ditulis 20 tahun kemudian, ada yang ditulis 30 tahun kemudian, ada yang ditulis hampir 40 tahun kemudian. Sudah tentu barangkali ada kata orang mungkin ada, sebab itu mungkin dikarenakan itu ada perbezaan yang dapat di antara buku-buku yang dihasilkan. Tapi pada umumnya hampir kesemua daripada mereka ini adalah apa yang digelar pada waktu itu sebahagian daripada golongan yang terlibat dengan apa yang kemudiannya dikenali sebagai the new left ataupun kiri baru pada waktu itu, yang terhasil selepas golongan muda itu merasakan frustrasi dengan the old left atau golongan kiri lama yang dianggap oleh generasi baru sebagai orang-orang yang telah jumud fikirannya. Dan ini harus difahami juga kalau kita ambil pentas yang lebih luas, itu pentas dunia pada waktu itu, di mana perang dingin sedang wujud. The Cold War, perang dingin sedang wujud. Dan di dunia yang bipolar waktu itu, di antara Amerika Syarikat dan Soviet Rusia, saya melihat bahawa golongan muda tidak begitu selesa dengan kedua-dua blok ini. Sebahagian mereka masih lagi mempunyai jiwa yang kekirian, tetapi mereka amat tidak selesa juga dengan kelompok yang diwakili oleh Soviet Rusia pada waktu itu. Jadi pentas dunia pada waktu adalah pentas yang melihat peperangan. Peperangan di Vietnam itu yang terbesarnya, dan kemudiannya pada tahun pertengahan 70-an juga Kamboja secara senyap, secara rahsia juga telah dilanggar oleh tentera Amerika pada waktu itu, ya. Dan sampai sekarang kalau kita lihat filem-filem atau dokumentari mengenai Cambodia, kita melihat bagaimana wujud task force petugas-petugas khas untuk mencari landmines yang telah dipasang pada zaman itu oleh tentera-tentera yang menyerang negara tersebut. Dan landmines ini kalau sesiapa yang terpijak, maka akan hilang kaki, hidung kaki dan sebagainya kalau tidak pun
menyebabkan kematiannya. Dan di Vietnam sendiri suatu kimia, suatu senjata yang berasaskan kimia yang bernama bom napalm bom telah digunakan dengan meluas. Tujuan bom ini adalah kerana dia boleh memusnahkan vegetation ataupun hutan-hutan, pokok-pokok dan hutan-hutan, supaya senang bagi tentera mereka yang ingin mencari manusia-manusia yang kononnya berada menyorok atau berselindung di sebalik hutan atau batu-batu itu. Saya pernah pergi melawat ke suatu museum di Ho Chi Minh City yang dulu sebelum tahun 75 namanya Saigon. Dan saya melihat bagaimana foto-foto bagaimana mangsa-mangsa daripada bom napalm itu telah lahir atau telah menyebabkan kecacatan tubuh badan. Tetapi yang lebih menyeramkan, lebih seram adalah bahawa anak-anak yang dilahirkan selepas itu, malah termasuk generasi kedua, bukan generasi pertama saja, dilahirkan dengan pelbagai kecacatan. Ada yang mempunyai anggota yang seharusnya 2, ada 3, dan ada yang patut bentuk begini jadi bentuk begini. Saya sendiri dalam satu ruang atau bilik itu yang mengandungi banyak foto-foto yang lahir seperti ini, saya sendiri tidak sanggup untuk melihat lama-lama. Saya telah keluar daripada situ dan saya pergi kepada ruang lain. Tapi di ruang yang lain itu pula juga foto-foto. Ini foto ni ambil wartawan-wartawan atau fotojurnalis yang terbuka, termasuk dari Life Magazine, satu magazine yang famous waktu itu, yang juga dipublish di Amerika, Life Magazine, foto magazine, yang menunjuk bagaimana tentera penyerang, bagaimana mereka menembak orang-orang kampung dan rakyat yang tidak berdosa itu. Jadi situ pun saya tak nak, situ bolehlah sikit sebab tak ada nampak teruk sangat. Tapi lepas tu saya pergi kepada tempat-tempat lain yang lebih atau orang kalah lebih aman, tapi yang sekurang-kurangnya tidak menyebabkan saya ingin mengeluarkan bahan makanan yang saya makan sebelum sampai ke muzium tersebut. Jadi ini antara faktor-faktor perkara yang berlaku pada waktu itu. Saya juga menonton baru-baru ini sebuah dokumentari di mana satu kelompok scholars, pengkaji, ilmuwan, ada antara mereka Profesor Emeritus, Profesor-Profesor bersara, pengkaji-pengkaji terkemuka, lebih kurang 30-40 orang, mengadakan seminar untuk membicarakan salah suatu peristiwa yang berkaitan, yang seputar isu ini, yakni berkenaan dengan apa yang diperjuangkan oleh suatu kelompok pelajar pada waktu itu. Dan saya melihat scholars mereka ini yang berada di situ, ada dari antara mereka malahan terlibat sebagai peserta biasa dalam aktivisme pelajar pada tahun 60-an itu, tetapi telah menjadi orang-orang yang ilmuwan dan dapat menilai secara objektif bersama-sama dengan profesor-profesor dan ilmuwan lain yang lain. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah bahawa upayaan mereka untuk melihat sejarah yang lebih pada 50 tahun yang lalu sebenarnya,
dengan kacamata yang objektif, benar-benar sebagai scholar dan ilmuwan. Yang inilah barangkali yang lama saya harapkan daripada ahli-ahli akademik kita di Malaysia, yang saya rasa belum lagi saya dapat melihat seutuhnya. Dan itulah yang saya, antara lain yang menyebabkan saya tulis buku saya Minda Tertawan, Intelektual Rasional Fikir dan Kuasa, yang kebetulan baru-baru ini diulang terbit untuk kali ketiga oleh Gerak Budaya. Berbalik kepada filem tersebut, saya ingin beri beberapa petikan daripada yang ditimbulkan, isu-isu yang timbul dalam filem itu. Pertamanya, kes 8 orang yang kemudian jadi 7 dalam perbicaraan ini, di zaman Johnson masih lagi presiden, peguam negaranya bernama Ramsey Clark, seorang yang kemudiannya selepas dia tidak menjadi Attorney General, telah terlibat dalam banyak komisen dan suruhanjaya dan tribunal di strata dunia berkenaan berbagai isu, Palestin lah, Vietnam, dan seorang figur yang dihormati. Tetapi waktu itu dia masih muda dan sebagai peguam negara, apabila Presiden Johnson meneleponnya berkenaan dengan sama ada dia selaku peguam negara telah buat keputusan untuk mendakwa 8 orang ini di mahkamah, dia telah memberi jawapan yang tegas. Sebagaimana digambarkan dalam filem ini, bahawa mengikut siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Peguam Negara dan agensi yang berkaitan, tidak ada asas yang kuat untuk mendakwa ke-8 orang ini. Tetapi, sebagaimana yang saya nyatakan awal tadi, beberapa bulan kemudian, Clark tidak lagi menjadi peguam negara kerana Johnson telah pun tidak lagi menjadi presiden dan digantikan oleh Richard Nixon. Dan Nixon telah melantik seorang peguam negara yang baru yang bernama John Mitchell. Dan malahan pendakwa Buddha yang dipilih untuk menjalankan pendakwaan terhadap 8 orang ini, saya lupa namanya, dalam filem ini, waktu pertama kali dia diarahkan untuk berjumpa dengan peguam negara, Mitchell, dia telah memberi pandangannya sebagai seorang profesional bahawa tidak ada alasan untuk mendakwa mereka ini. Meskipun secara peribadi dia mengatakan bahawa dia bukannya setuju dengan isu-isu yang diperjuangkan oleh mereka ini, tetapi sebagai seorang profesional undang-undang, tidak ada basis, tidak ada landasan baginya untuk menerangkan. Dan dia katakan, ini saya cakap sebagai seorang profesional yang bertanggungjawab untuk menyampaikan masukan. Tetapi Mitchell dan pembantunya dengan cepat telah memberitahu dia bahawa, saya ringkaskan bahawa ini adalah suatu arahan dan dia sebagai seorang bawahan harus melakukannya. Dan dia sebagai seorang pegawai, dia pun menerimalah apa itu tugasan itu kalau tidak, barangkali dia kena letakkan jawatannya kerana mereka menggunakan suatu undang-undang
yang sebenarnya diwujudkan pada tahun yang sebenarnya diwujudkan untuk menyekat the Black Civil Rights Movement, golongan yang memperjuangkan hak asasi golongan kulit hitam Amerika. Tetapi sebenarnya undang-undang itu tidak pernah digunakan sebelum perbicaraan di Chicago 7 or 8 ni, dan setahu saya tidak pernah pun diguna selepas itu. Barangkali sehingga kini ya. Cuma saya tak cek 3-4 tahun belakangan ini. Jadi ini bermakna bahawa dia adalah satu macam dakwaan yang mempunyai motif di luar daripada untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang. Peguam Negara Mitchell menggelarkan 8 orang ini sebagai the schoolboys, istilahnya atau bahasa kodenya untuk mereka, sebagai, dan dia mengatakan bahawa the schoolboys are petulant and dangerous. Mereka ini, schoolboys ini adalah berbahaya. Soalan lain yang ditimbulkan dalam filem ini adalah who started the riots? The demonstrators or the police? Soalan ini sebenarnya dijawab apabila mantan peguam negara Ramsey Clark dipanggil oleh peguam untuk defendant, yakni William Kunstler, seorang peguam yang amat terkenal pada era 60-an, 70-an, 80-an, untuk menjadi saksi bagi pihak defendant. Walau bagaimanapun, kita boleh melihat dalam filem ini, testimoni keterangan yang diberi oleh mantan Attorney General Ramsey Clark telah diarahkan oleh hakim yang kelihatan cukup bias sebenarnya, ya. Telah diarahkan oleh hakim supaya tidak diterima sebagai bahan bukti, tidak boleh diterima sebagai evidence dalam kes tersebut. Walaupun Ramsey Clark telah menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh William Kunstler berkenaan dengan soal siapa yang memulakan riots itu, siapa yang memulakan riots itu. Dan tetapi William Kunstler juga seorang peguam yang cukup, samping perempuan yang handal, yang banyak melibatkan kes-kes yang civil rights, tapi dia juga seorang peguam yang benar-benar peguam. Malahan dalam suatu scene dalam filem ini, apabila disoal oleh anak guamnya, oleh para defendant, para aktivis yang 8 orang ini, dia telah menjawab bahawa there is a civil trial, there is a criminal trial. There's a civil trial, there's a criminal trial. There is no such thing as a political trial. Ini kerana menjawab poin yang ditimbulkan terutamanya oleh A.B. Hoffman bahawa perbicaraan itu adalah political sifatnya. Tetapi di antara defendant itu juga ada semacam perpecahan. Dalam erti kata, ketiga kelompok ini memang bekerjasama untuk mengadakan protes yang mereka niatkan sebagai protes yang aman berbarengan dengan National Democratic Convention itu. Kelompok pertama ialah kelompok Students for a Democratic Society, yang pimpinan utamanya yang berada dalam kes ini adalah Rennie Davis dan Tom Hayden namanya. Tom Hayden ini kemudiannya sempat menjadi seorang ahli politik
dan menjadi wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri California. Kalau tak silap saya, dia pernah mencuba untuk bertanding untuk memasuki Senat Amerika Central Pusat, tapi tidak berhasil. Dan Tom Hayden juga pernah pada suatu waktu berkahwin dengan seorang pelakon filem yang terkenal kerana jiwa radikalnya yang bernama Jane Fonda untuk beberapa tahun ya. Tapi itu cerita yang kemudian jauh selepas perbicaraan ini. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama SDS atau Students for Democratic Society yang pada masa itu tahun 68 merupakan puncak kejayaannya sebagai suatu movement atau gerakan pelajar melebihi 100,000 orang. Dan dia bukan organisasi, dia bentuk movement. Maksudnya dia tidak ada terlalu struktur yang terlalu formal, tidak ada borang-borang sebenarnya, tapi dia mempunyai suatu kuasa yang tersendiri pada waktu itu. Dihormati oleh kawan dan lawan pada waktu itu. Kemudiannya ada kelompok yang kedua, kelompok yang saya sebut tadi, YIPIS, Youth International Party, yang dipimpin oleh Abbie Hoffman dan Jerry Rubin. Mereka ini kadang-kadang dilihat sebagai pelawak ataupun tidak serius kerana pendekatan mereka sebenarnya berbeza. Pendekatan mereka lebih bersifat kultural atau budaya, seni dan budaya. Jadi mereka sebenarnya dari satu segi mereka lebih menarik pada generasi waktu itu yang sebahagiannya tergolong dalam apa yang disebut sebagai golongan hippies pada waktu itu. Mereka lebih berjaya untuk connect kerana dalam keseriusan mereka menyampaikan dengan cara yang tidak serius. Berbanding dengan katalah kelompok-kelompok Tom Hayden dan lain-lain ini, mereka adalah anak muda yang serius. Dan percakapan mereka juga serius. Jadi barangkali dia boleh appeal, dia boleh menarik pada orang-orang yang serius. Tetapi barangkali kurang dapat menarik kalau golongan yang lebih santai sifatnya. Tapi selepas saya katakan ini, saya juga harus tambah sedikit dengan mengatakan bahawa situasi ini adalah situasi yang mewakili zeitgeist atau semangat zaman pada waktu itu. Kita tidak boleh membandingkan apa yang berlaku pada waktu itu dengan apa yang berlaku 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ataupun apa yang dalam dunia masa sekarang ini. Misalnya, Tom Hayden dalam suatu scene dalam filem itu telah berkata pada Abbie Hoffman, I don't have time for cultural revolution. Maksudnya untuk kesenian-kesenian dan semua ini, because it detracts from real revolution. Saya tidak ada masa untuk revolusi kebudayaan kerana dia melarikan kita daripada revolusi sebenarnya. Apa dia revolusi sebenarnya itu pun tidak diterangkan dalam filem itu ya. Ada suatu scene dalam filem ini juga kita melihat bagaimana ejen-ejen khusus dapat memainkan peranan mereka dengan begitu berkesan sekali. Dan ini kita lihat barangkali tokoh seperti Jerry Rubin juga termakan dengan usikan ataupun termakan dengan daripada ejen-ejen pemerintah masa itu. Misalnya seorang perempuan bernama Daphne O'Neill telah mendekatinya di sebuah tempat minum dan mereka berkawan dan dia juga mengenalkan Daphne O'Neill ini kepada kawan-kawan dia yang lain, aktivis yang lain. Jadi banyak rahsia-rahsia mereka memang terlepas kepada ejen-ejen pemerintah ini. Dan kemudiannya mereka terkejut apabila di mahkamah Special Agent Daphne O'Neill ini memberi keterangan berdasarkan maklumat yang didapat sewaktu berkawan dengan mereka.
Jadi sebenarnya peranan ejen-ejen seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ini wujud di mana-mana masyarakat dan ini wujud di mana-mana zaman sekalipun. Saya sendiri suatu saya aktif dalam program pajak dan dulu saya selalu menyatakan bahawa masing-masing menjalankan peranan masing-masing. Tapi jalankanlah peranan itu dengan betul dan mengikut lunas-lunas undang-undang yang ada. Jangan melebih-lebih, jangan menakut tambah dan seumpamanya. Satu lagi yang menarik yang kita dapat lihat dari filem ini ialah partisipasi atau pernyataan golongan seniman, kumpulan-kumpulan muzik rock misalnya bermain di taman sewaktu mereka sedang mengadakan demonstrasi protes tersebut. Jadi protes itu bukan maknanya protes bersifat berarak dan berdemo saja, tapi mereka duduk dan mendengar lagu dan seumpamanya. Kumpulan-kumpulan muzik rock, kumpulan pelawak dan juga penyair. Salah seorang penyair yang terkenal di dunia pada waktu itu, Allen Ginsberg. Allen Ginsberg telah saya ingat sahabat saya, saudara Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara kita juga kenal dengan Allen Ginsberg ini dan telah turut serta dalam kegiatan protes mereka itu. Jadi kita melihat bahawa golongan yang berfikir, golongan seniman, budayawan dan seumpamanya sentiasa meletakkan diri mereka berasaskan pertimbangan nurani dan pemikiran mereka untuk bersama dengan golongan yang memperjuangkan keadilan untuk masyarakatnya. Satu lagi persoalan yang ditimbulkan dalam filem ini adalah apa akan jadi sekiranya Robert Kennedy tidak terbunuh pada tahun 68 itu dan seterusnya memenangi nomination untuk menjadi calon Parti Demokrat yang pada waktu itu kelihatannya dia akan menang sebelum dia dibunuh itu. Sekiranya dia jadi calon Parti Demokrat dan dapat mengalahkan calon Parti Republikan, apakah arus alir perjalanan demokrasi dan gerakan dan pergerakan sosial di Amerika akan berbeza daripada apa yang berlaku? Apakah peperangan di Vietnam sebagaimana kalau tak silap saya yang disarankan oleh Kennedy dan juga McGovern dari Parti Demokrat supaya kalau tidak pun dihentikan secara terus tapi menuju ke arah itu akan dilakukan oleh mereka sekiranya mereka memenangi pilihan raya presiden itu instead of Nixon yang malahan menambahkan lagi pelibatan tentera Amerika di Vietnam. Saya masih ingat waktu Robert Kennedy dibunuh itu dan juga Martin Luther King, kami berada di hostel di sekolah dan telah lepas masa untuk berjaga, yakni lampu telah dipadamkan yang digelar sebagai lights out dan kemudiannya salah seorang prefect telah membuka lampu dan membuat pengumuman bahawa telah keluar berita bahawa tokoh ini telah terbunuh sebentar tadi. Jadi saya masih ingat bahawa kami yang waktu itu di sekolah menengah, lower secondary malahan, tetapi telah diberikan berita-berita seperti ini oleh pihak yang berautoriti di sekolah kami. Jadi maknanya sensitiviti kita kepada apa yang berlaku di dunia itu datang awal. Tadi saya sebutkan bahawa latar belakang Perang Dingin,
bagaimana banyak juga buku-buku tertulis tentang peristiwa ini. Juga waktu Perang Dingin itu saya masih ingat Kasim Ahmad almarhum, penyair Kasim Ahmad telah menulis sebuah sajak bertajuk Lumumba. Lumumba merupakan Presiden Republik Kongo yang baru merdeka pada waktu itu, tetapi telah diperkirakan telah dibunuh oleh ejen-ejen negara imperialis pada waktu itu. Dan Kasim Ahmad telah menulis sajak dengan peristiwa itu. Dan penyair-penyair pada zaman itu juga, barangkali ini hal yang lain sedikit, tapi saya nak sentuh juga. Penyair-penyair yang agak terkenal pada zaman itu, bukan saja Usman Awang, tapi ramai lagi. Ada Nik Muhammad Zain misalnya, dan lain yang telah menulis berkenaan peristiwa Hamid Tuah dan Teluk Gum di tahun 1960-an di Malaysia pada waktu itu. Saya juga ada beberapa yang menyentuh, tapi agak kemudian berkenaan peperangan di Vietnam dan di Timur Tengah. Tadi kita sebutkan bahawa golongan Students for Democratic Society, iaitu golongan pelajar yang terbesar itu, telah menjelang akhir tahun, saya belum sebut lagi, tapi menjelang akhir tahun 69, iaitu beberapa bulan selepas tamatnya perbicaraan kes the trial of the Chicago 7 ini, atau 8 ini, juga telah berpecah. Tapi itu adalah satu cerita yang lain. Dia berpecah dan dia meluruskan suatu kelompok yang lebih radikal, malahan yang diburu oleh FBI selepas mereka pergi underground dan melakukan tindakan-tindakan yang merosakkan bangunan-bangunan dan seumpamanya. Jadi mereka jauh lebih militan daripada apa yang disebutkan oleh saudara Benz Ali tadi, jauh lebih daripada Black Panthers yang disebutkan oleh saudara Benz Ali tadi. Saya kira ada satu perkara yang menarik yang pernah saya bincang dengan kawan, sama ada dalam filem itu kita melihat dialog antara pelaku-pelaku itu mencerminkan sedikit sebanyak perbezaan yang kemudian mencorakkan perjalanan langsung mereka ini. Tapi saya kira itu biarlah untuk waktu yang lain, Dan Abby Hoffman menjadi seorang penulis, tapi dia juga meninggal agak muda. Kalau tak silap saya pada tahun 1989. Jerry Rubin juga meninggal agak muda, kalau tidak silap 1960-an. Tapi apa itu sempat menjadi seorang stockbroker yang berjaya di Wall Street, Amerika. Seorang yang terlibat daripada bidang finance. Daripada saya juga ingat golongan Yippies ini dulu, slogan terkenal mereka adalah, sudah tentu selain daripada anti-kapitalisme, ialah don't trust anyone over 30. Itu slogan mereka yang sering diwar-warkan pada waktu itu. Saya tidak percaya siapa yang bohong, kerana mereka berumur awal 20-an pada waktu itu. Don't trust anyone over 30, slogan mereka pada waktu itu. Dan kelompok ketiga tadi itu Black Panthers, yang diwakili oleh pemimpinnya Bobby Seale. Tetapi Bobby Seale dalam perbicaraan ini, dan kenapa dia menjadi akhirnya the trial of the Chicago 7, kerana Bobby Seale akhirnya telah bebas lepaskan daripada tuduhan ini kerana beberapa hal, termasuk soal dia tidak mendapat representasi peguam yang dikehendakinya, dan dia juga tidak dibenar untuk mempertahankan diri sendirinya.
Sedangkan seseorang terdakwa, kalau dia tidak mempunyai peguam untuk mewakili dirinya, boleh saja berusaha untuk mewakili diri sendiri setakat mana dia mampu. Tapi hakim berkeras tidak membenarkan perkara itu. Ketidakadilan yang ditunjukkan oleh hakim dalam filem ini amat jelas apabila kes ini kemudiannya beberapa waktu kemudian pergi kepada peringkat rayuan, di mana mereka semua, ketujuh-tujuh mereka itu telah dibebaskan. Malahan komen-komen oleh para peguam, ramai peguam-peguam itu yang mempersoalkan apa yang disifatkan, apa yang boleh disifatkan sebagai biasnya posisi hakim dalam kes tersebut. Saya kira sekian dulu sebagai ujaran saya sehingga ini. Kalau ada apa-apa soalan, saya bersedia untuk jawabnya. Terima kasih. Baik Bang Go, Ya. Pak Panggu dengar suara saya Bang Go? Macam mana? Dengar suara saya? Dengar. Dengar tak suara saya? Okey, baik. Saya tak perlu ada kot Bang Go lah. Saya bagi Pak Angku je lah. Ya. Saya baca soalan boleh lah? Ke nak Macam saya mana? ada kat situ? Pak Angku nak saya ada muka saya kat situ Aku ke? suka. Ke tak payah? Pasal saya tahu macam mana rupa band dengan kenal suara Okey. band, jadi tak ada masalah. Ya. Okey, baik. Okey. Saya ambil soalan Ya. penonton dulu Pak Angku. Saya Ya, baca boleh. soalan penonton dulu Pak Angku tak nampak kan? Soalan kalau Saya kecil tak sangat nampak. saya baca je lah. Lagi tak nampak. Okey, tak apa, saya baca je lah. Ya. Daripada Imran Abdul. Ya. Okey, saya baca soalan ni Pak Angku. Daripada? Saya baca soalan dia. Boleh? Saya baca soalan dia. Okey, daripada Imran Abdul Ya. Haris. Adakah budaya merupakan pengikat golongan marhin daripada golongan yang menimbun harta, sedangkan golongan marhin menjeratkan diri mereka sendiri menghasilkan budaya? Itu Boleh soalan ulang dia. ke, Benz? Okey, boleh. Daripada Ya. Imran Abdul Haris, adakah budaya merupakan pengikat golongan marhin daripada golongan yang menimbun harta, Mengikat. sedangkan golongan mengikat sedangkan golongan marhin menjeratkan diri mereka sendiri menghasilkan budaya. Soalan dia agak berbelit-belit Saya juga. untuk menungkaikan. Tapi kalau Okey. tidak tepat Okey. bacaan saya mohon saudara Imran untuk memberitahu saya atau menjelaskannya kepada saya. Baik. Kalaulah yang dimaksudkan oleh saudara Imran itu bahawa kegiatan budaya itu sendiri tidak mampu untuk menguatkan atau meneguhkan resistance ataupun tandingan kepada kelompok yang disebutkannya sebagai menimbun kekayaan materi. Saya kira kita harus melihat budaya itu bukan sebagai satu konstruk yang artificial. Misalnya budaya itu apabila kita ada majlis persembahan tertentu atau majlis baca puisi yang sonok-sonok saja, tapi kepada cara hidup sesuatu kelompok masyarakat itu sendiri. Isu-isu seperti kerjasama, kooperasi atau kerjasama, muafakat, bergotong royong, dan kemudiannya untuk menilai secara kritis
tindakan atasan ataupun golongan elit, sama ada mereka memenuhi piawai yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam masyarakat itu sendiri, iaitu ciri-ciri seperti amanah, seperti jujur, dan melakukan perkara yang betul dan tidak menyeleweng apabila diamanahkan dengan kedudukan dan seumpamanya. Saya tidak tahu apakah dia menjawab soalan Saudara Imran, tapi sila beritahu saya. Okey Pak Angku Okey, tak apa, Ya. nanti kalau Imran dia nak respon, dia boleh respon lah. Okey, Ya. kalau nak respon boleh Imran Kalau soalan tadi tidak dijawab oleh Pak Angku ataupun ataupun agak berbelit-belit dunia ni, tapi kalau mau respon boleh. Okey, Pak Angku Ya. Okey, baik. Saya nak tanya soalan, tapi banyak soalan ni Pak Angku dah cerita tadi. Silakan. Okey. Ini Imran kata Pak Angku telah menjawab soalan dia. Oh, terima kasih. Okey, baik. Jadi saya nak tanya, banyak dah Pak Angku dah cakap tadi, tapi tak apa, saya cuba juga korek 2-3 soalan. Ya. Dalam movie ni ada juga babak bila Abby Hoffman kata ini adalah political trial dan disanggah oleh peguam bela mereka, katakan cuma ada 2 trial, iaitu civil dan kriminal. Okay, tadi saya ingat Pak Angku dah cakap. Ya. Okey, Jadi tapi selaku silakan. saya belum habis. Okey, selaku bekas peguam, seniman dan aktivis Pak Angku, apa komentar Pak Angku? Maksudnya, okey, dalam hal ini macam di Malaysia, sebab yang dikatakan kat sini adalah kes-kes politik. Maksudnya Bobby Seale, Abby Hoffman tu dan Tom Hayden dan lain-lain tu kena kes politik macam kes politik ni, kalau kita bawa balik ke sini, macam maknanya ada beza Pak Angku maknanya bukanlah terlalu neutral. Ada kes sivil dan kriminal sahaja, ada juga kes politik kan. Okey. Macam kalau benda tu kena kepada oposisi atau kelas pekerja, rakyat bawahan dan mahasiswa, itu bukan lagi kes sivil dan kriminal. Selalunya benda tu berkait dengan politik. Macam mana Pak Angku? Okey, terima kasih Benz. Ini memang suatu isu yang sentiasa akan ditandingkan ataupun sentiasa berada di ruang kontestasi. Biar saya jawab gini dulu, yakni berkenaan dengan petikan dalam filem itu apabila menjawab Abby Hoffman, William Kanzler, peguam telah mengatakan bahawa there's a civil trial, there's a criminal trial, there is no such thing as a political trial. Saya rasa saya boleh faham apa yang dimaksudkan oleh William Kanzler, peguam bela itu. Saya yakin dia seorang yang punya simpati kepada isu-isu perjuangan seperti perjuangan, tetapi dia juga harus pastikan bahawa apa yang dilakukan dalam perbicaraan itu adalah untuk memelihara anak-anak guamnya atau defendant-defendant tersebut daripada merikuk dalam tahanan penjara. Jadi dia harus mengikut secara formalnya apa yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan undang-undang itu. Okey, pergi kepada soalan kedua, yakni apakah wujudnya political trial? Bagi secara umumnya, di sini saya ingin pecah kepada dua. Pada sisi yang pertama, biasanya
undang-undang akan boleh dilaksanakan oleh mana-mana pemerintah untuk mengenakan lawannya. Misalnya dalam kes Nelson Mandela di Afrika Selatan dahulu, ya. Tetapi kadang-kadang kena difikirkan juga bahawa dalam kes-kes seperti ini, meskipun pemerintah itu mengenakan, tetapi ada sedikit asas atau landasan bagi tuduhan tersebut. Itu juga harus diperkirakan. Sudah tentu bagi golongan aktivis atau golongan yang berada di kelompok tandingan dengan pemerintah, sudah tentu mereka akan menilai ini sebagai suatu political trial kerana ada pilihan. Ada apa yang kadang-kadang kita dengar orang cakap di sini juga sebagai selective prosecution. Kenapa? Setengah orang yang melakukan hal-hal yang didakwa melakukan hal-hal yang sama, sebahagian kena tindakan, sebahagian lepas dari tindakan. Jadi di sinilah timbulnya. Okey, itu bahagian yang pertama. Saya bezakan antara perspektif pemerintah dan perspektif golongan tandingan ataupun golongan aktivis. Sebenarnya ada tiga, ya. Tiga. Kedua, kedua dari segi penghukuman sebenarnya. Dari segi penghukuman, saya ingin memetik apa yang dikatakan oleh seorang ahli Perancis, ahli falsafah Perancis, Anatole France, yang saya baca waktu saya seorang pelajar tahun 1 undang-undang dahulu. Oh, by the way, Ben, saya tidak pernah menjadi peguam. Saya hanya menjadi pintu gaya undang-undang di syarikat. Jadi tidak ke mahkamah dan seumpamanya. Jadi correction, nanti tak silap-silap Ben saman nanti. Bisa gelarkan saya peguam, kan. Bukan saya sama, orang lain lah, kan. Anyway, itu lawak je, Ben. Jadi yang kedua ni dari penghukuman. Misalnya, kenapa orang yang mencuri beberapa tin Milo dan sardin dan seumpamanya menerima hukuman sekian-sekian tahun penjara. Sedangkan orang yang melakukan penjarahan yang lebih, yang didapati bersalah al-kamah, tidak menerima hukuman yang lebih ringan misalnya. Ataupun kita selalu dengar, ini bukan baru, kita dengar 10 tahun sudah, 11 tahun sudah, kita sering mendengar gamen. Jadi itulah saya nak petik, saya nak sebut apa yang saya baca oleh ahli falsafah Perancis bernama Anatole France, yang dia tulis sekitar 100 tahun yang lalu, ya. Waktu itu saya pelajar undang-undang. Itu lebih kurang, ya, saya dah lupa. Dulu memang saya hafal dan lupa sekarang, ya. The rich and the poor are equally free to eat bread and to sleep under the bridge at night. Maknanya golongan miskin dan golongan kaya mempunyai hak yang sama untuk makan roti atau untuk tidur di bawah jambatan pada waktu malam sebagai gelandangan, ya. Ya. Jadi maknanya mereka mempunyai hak yang sama dari segi undang-undang. Tetapi dari segi realiti ekonominya, dari segi realiti sosialnya, kebebasan untuk membeli roti itu tidak bererti kalau dia tidak mempunyai keupayaan untuk beli roti itu. Roti sebagai simbol, ya. Ya. Dan ini mengingatkan juga apa yang dikatakan oleh Empress, saya dah lupa, ya, isteri kepada Maharaja Louis ke King Louis Perancis.
sewaktu revolusi Perancis dahulu, apabila dia melihat orang-orang yang berdemonstrasi minta ini makanan apa semua, minta roti sebab dia tak cukup makan kan waktu itu. Dan ini apa yang dilaporkan dia berkata ya. Ada juga orang kata dia tak kata. Tapi ini yang saya baca waktu saya kecil apa yang dia kata is bread, let them have cake. Ataupun roti, biar mereka makan kek. Jadi sebagai suatu perli kan kepada golongan miskin yang merayu-rayu untuk mendapat makanan asas ini. Jadi ini soal kadang-kadang soal apa nama itu strata sosial dalam masyarakat, lingkungan, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahawa mengikut ajaran keyakinan hidup kita, kita harus lebih mesra dengan golongan yang memerlukan. Dan malahan ada suatu siri di Amerika sekarang ni, siri apa itu, video-video pendek yang menunjukkan seorang hakim, kes-kes agak kecil, tapi menggunakan kebijaksanaan dia untuk tidak menghukum. Kadang-kadang dia keluarkan duit dia sendiri untuk bayar denda. Jadi ini benda-benda seperti inilah barangkali yang kita harus nilai dan fikirkan dengan lebih serius. Ketiga, elemen dalam soalan ini berkenaan dengan political trial ini adalah soal reality. Maksudnya apa yang berlaku. Saya masih ingat pada tahun 60-an sewaktu Che Guevara tertangkap di Bolivia, ya, dan salah seorang penyokongnya yang datang dari Perancis bernama, seorang intelektual dari Perancis bernama Regis Debray. Saya tak tahulah sebutan Perancis dia, tapi lebih kurang gitu agaknya. Regis Debray. Debray itu ejaannya D-E-B-R-A-Y, yang kemudiannya menulis buku-buku berkenaan hal tersebut. Saya lupa tajuk buku dia. Salah satu saya rasa Revolution and the Revolution ataupun something like that. Dan buku itu saya beli dari kedai buku Mesti Melaya pada waktu itu, masa saya student lagi. Dan dia merupakan seorang Marxis, orang kiri, Marxis, dan dalam perbicaraan dia dan ucapan-ucapan dia, ujaran dia dan buku yang dia tulis itu, dia menggambarkan bahawa keseluruhan proses pembicaraan itu adalah political, ya. Dan barangkali dia benar, tetapi apa yang saya nak ceritakan ni ialah kita fast forward lebih kurang sekejapnya, lebih kurang plus or minus 15-20 tahun kemudian, apabila dia dilantik sebagai penasihat khas kepada Presiden Perancis, kalau tak silap saya Presiden Giscard d'Estaing, Presiden Perancis yang konservatif, dan tugas Regis Debray ini adalah untuk menasihat Presiden berkenaan dengan hubungan dengan negara-negara Frankofon di Afrika, negara-negara yang dulu pernah jadi jajahan Perancis di Afrika. Dan waktu dia jadi penasihat Presiden itu, saya masih ingat waktu mengikuti laporan akhbar dan seumpamanya, ini zaman sebelum internet kan, jadi surat akhbar dan TV, waktu TV pun tak banyak channel itu, saya masih ingat, wah, ini jauh daripada apa yang dituliskannya dalam beberapa buku, apa yang diujarkannya di pembicaraan apa itu selepas Guevara ditangkap dan dibunuh itu, di pembicaraannya berkenaan dengan political trial, berkenaan pemihakannya pada golongan yang terpinggir, golongan miskin dan seumpamanya. Jadi kadang-kadang maksud saya, poin ketiga saya ini adalah
kadang-kadang juga kita lihat realiti orang-orang yang mengatakan bahawa ini adalah political trial. Apakah benar ianya political trial ataupun ia hanya sebagai retorik untuk menyedapkan pengikut-pengikutnya saja? Ini soalan yang tidak ada jawapan. Ini hanya bagi kita yang ingin berfikir untuk sentiasa bertanya pada diri kita sendiri, apakah respons kita secara peribadi apabila dakwaan-dakwaan seperti ini dibuat. Ada dakwaan-dakwaan itu yang benar, ada dakwaan-dakwaan itu yang tidak benar, tetapi dilihat sebagai benar kerana kedudukan mereka yang membuat dakwaan itu. Boleh, Vance? Boleh, Bangku. Jelas. Ya. Bangku, saya punya ni bateri telefon saya pun panas. Streaming ni memang makan bateri, Bangku. Ya. Kan? Tak apa, tapi saya rasa Pak Angko sebagai ini saya rasa tak panas tau. Yang kalau mengendalikan dia panas. Tapi tak apa. Saya ingat saya nak bagi soalan lah jika tidak ada soalan lain. Okey, Mas. Okey. Sebab Pak Angko dah banyak dah cerita tadi yang maknanya soalan saya dah banyak Pak Angko dah terangkan lah maknanya. Okey, tapi saya satu lagi soalan. Silakan. Okey. Tadi ada kan dialog, ada scene yang pertentangan Abby Hoffman dengan Cultural Revolution dan Tom Hayden dengan Actual Revolution. Okey. Okey. Sini saya rasa ada dua pertentangan sebab satu golongan yang macam nak mendapat jawatan dan dia nak generasi masa depan ikut dia, bukan ikut satu lagi pihak. Satu lagi pihak seperti Abby Hoffman, dia macam tak fikir. Dia bukan nak jawatan apa kan. Okay, yang itu saya nampak lah. Sebab scene ni dia berulang-ulang. Banyak kali diulangkan scene ni. Pertembungan mereka. Jadi soalan saya Pak Angku. Okey, bagaimana Pak Angku melihat tentang revolusi yang disebutkan oleh Abby Hoffman? Okey, iaitu Cultural Revolution. Maksudnya, soalan saya maksudnya, Amerika sudah sampai tahap revolusi budaya. Bukan revolusi agama, bukan revolusi ekonomi, tetapi revolusi budaya. Okey, Bang Guat. Yang last tu saya tak ikut tadi. Maksudnya Amerika sudah sampai tahap. Amerika sudah sampai tahap revolusi budaya. Bukan lagi revolusi agama seperti di Iran, bukan lagi seperti revolusi ekonomi seperti Perancis dan Rusia, tetapi revolusi budaya. Menurut kata Abby Hoffman. Soalan saya belum habis lagi, Bang Gu. Sekejap. Okey, menunjukkan mereka sudah sampai mencecah satu tahap yang begitu maju. Sebab ada Syariati dulu pernah mengatakan apa yang hendak diubah di Iran tidak sama seperti yang hendak diubah oleh Saad di Barat. Jim Paul Saad di Barat. Jadi menunjukkan bahawa Abby Hoffman di Amerika ni dia dah bukan isu lapar lagi dah. Dia isu sampai Abby Hoffman, aku bukan nak buat actual revolution, aku nak cultural revolution. Jadi mungkin Pak Angku ada ulas. Saya mungkin tidak boleh menyelesaikan persoalan ini, tapi saya atau menyusun persoalan ini. Tapi maksudnya yang saya faham bahawa di sana sudah sampai satu tahap dah terlalu maju. Ini yang kita nak buat, kata Abby Hoffman. Bukan tentang approach, bukan tentang agama lagi. Tapi kalau macam di tempat lain, perlukan revolusi yang lain. Macam mana Pak Angku? Saya ingat. Dan pastilah revolusi budaya dia tidak sama dengan revolusi budaya di China yang mau buat kan. Jadi faham. Okey Pak Angku. Saya juga sudah tentu ini bukan maksud kita seperti Cultural Revolution di China. Saya dulu juga pernah membuat satu syarahan yang bertajuk Revolusi Kebudayaan. Cuma saya tidak sempat nak kembangkan topik itu.
Saya juga pernah Saya buat hadir. satu syarahan. Boleh dengar ke? Boleh boleh. Saya datang masa Pak Ku cakap. Itulah. Jadi, tapi balik refer kepada kes antara Tom Hayden dan Abbey Hoffman ini barangkali suatu soal yang perennial, suatu soal yang merentas zaman, ya. Merentas zaman, merentas gerakan dan merentas wilayah, ya. Di antara dua sosok, satu sosok yang percaya bahawa dia harus mendapatkan kuasa sebelum dia dapat melakukan perubahan dalam masyarakat dia. Ini juga terbagi kepada dua. Satu yang pertama, sosok yang benar-benar mempercayai bahawa dia harus mendapat kuasa untuk melakukan perubahan. Dan kategori kedua di sini pula, sosok yang ingin mendapat kuasa sebenarnya kerana untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Dan di sebelah pihak lagi, ia percaya kepada anjakan pemikiran, anjakan budaya ataupun revolusi kebudayaan yang mempercayai bahawa perubahan itu harus lebih fundamental sifatnya. Dia bukan berpusat kepada perorangan atau figure atau tokoh, tetapi kepada isu dan prinsip. Ini adalah dua perbezaan pada pandangan saya lah di antara dua perspektif ini. Satu perspektif, power by all means, kuasa dengan apa cara sekalipun. Satu perspektif lagi, kuasa penting, tapi yang lebih penting adalah perubahan kebudayaan. Kita hidupkan nilai-nilai yang lebih manusiawi, nilai-nilai yang prihatin dan seumpamanya, bukan sebagai retorik, tetapi sebagai apa yang kita percayai penting untuk pembangunan masyarakat yang sering kita sebutkan. Jadi ini antara dua perspektif pada saya lah yang berbeza. Kalau orang yang less charitable daripada saya, maksudnya kalau orang yang sedikit keras daripada saya, barangkali dia akan mengatakan, kalau orang tu sedikit keras dari saya, apabila dia menganalisa perkara ini, dia mengatakan satu sosok ini adalah sosok yang ingin perubahan kebudayaan ini, sosok yang lebih jujur, lebih ikhlas. Sementara satu sosok ini adalah sosok yang semata-mata political opportunist. Jadi, tepuk dada, tanya selera, bagaimana kita menilai kedua-dua sosok atau perspektif ini. Okey, Pak Angku, baik. Boleh, baik? Pak Angku ada nak tambah lagi ke? Ya? Pak Angku ada nak tambah lagi ke? Okey, baik. Ini Saya daripada Ampuan Awang, dia komen saja, ya. Ya. Okay, daripada Ampuan Awang dari Sabah, dia komen. Ya. Okay, filem ini mengingatkan saya dengan filem The Post lakonan Tom Hanks. Hampir semua isu politik yang perlu pemerintah yang hendak membungkam suara akhbar. Tengok di komen yang tu saya. Ya. Okey, tengok Pak Ku ada nak ulang ke? Terima kasih Saudara Ampuan Awang. Terima kasih. Ya. Pak Ku ada nak ulas ke ni? Tak ada. Tak. Kebetulan saya pun tidak lihat filem itu. Jadi tak ada rasa komen. Mundurkan diri saya dulu. Saya percaya pada ulasan ini buat oleh Saudara Ampuan Awang itu. Okey, baik. Jadi saya ingat yang tu saja. Terima kasih kepada Pak Angku atau namanya Raja Ahmad Aminullah. Saya ingat Peguam Angku, minta maaf Pak Angku. Ya. Okey. Sebab saya okey ya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada yang menonton untuk menonton dan bertanyakan soalan, juga memberikan komen. Okey,
kita akan cuba lagi dibuat masa depan buat guna stream biar ni, tapi nampaknya telefon ni kejap je baru pakai ni dah panas dah. Jadi apa kita cuba lagi macam mana, sebab kita cuba nak buat yang lain lah. Maknanya kalau selalu kalau kita buat live sepanjang tahun 2020 ni, tahun Covid ni, kita buat guna live seorang saja. Sekarang kita cuba pakai stream ya. Sebab nampak macam ada panel lah. Ada beberapa orang. Jadi ini satu percubaan lah. Okey, terima kasih kepada Pak Angko. Okey, boleh tepuk lah. Tepuk sikit kepada Pak Angko. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton. Okey, okey, selesailah sudah pada malam ni sesi kebat kuliah buku akhir tahun 2020 dengan tajuk The Trial of Chicago 7 dan hal-hal yang seputar dengannya. Kalau kita akan jemput lagi Pak Angku di masa akan datang. Okay, siri kedua, tiga dan seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Jika telefon tidak begitu panas lah, kita akan cuba untuk cool downkan telefon. Okey Pak Angku Okey, terima kasih. Okey Pak Angku, terima kasih Pak Angku. Okey. Assalamualaikum. Okey, Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam. Selamat malam.